Temburong Farmers Market Anjuran Darussalam Enterprise Day dengan kerjasama Pejabat Daerah Temburong menyediakan saluran kepada para pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS memperkenalkan produk-produk mereka kepada orang ramai secara lebih meluas. Ia sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekosistem keusahawanan tempatan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi rantau ini. Alhamdulillah diharap pihak DER akan lagi mengadakan jualan macam mana, terutamanya cuti-cuti sekolah dan ujung-ujung minggu. Alhamdulillah, yang bagusnya mengikut bulan sekali, 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, ikut keadaan yang bersesuaian. Kerana kalau sebulan sekali itu, kalau terlampau selalu itu ada mungkin ada risiko permasalahan. Kalau ikut keadaan bulan ini memang cuti sekolah. Macam mana ni? Orang dapat jual support lokal ke tani kan? Ini pun yang jalan alhamdulillah ada jual berdurih sikit-sikit lah melihat barang-barang kampung ni. Macam-macam lah jualan diorang ni, bisa-bisa. Ada kraft tangan juga. Ini memang kali kalau dia adakan barang macam mana ni untuk mengenalkan negara kita ni di Temburong ni jual lah. Untuk dia adakan macam mana ni selalulah kali bisa juga. Salah satunya yang menarik perhatian kami sini yang pameran yang melibatkan Lun Bawang. Ada yang macam kraft-kraft tangan dari jurang tu, makanan jurang. Terus dia menceriakan lagi tadi punya aktiviti yang dianjurkan oleh Satuan Temburong ni. Okey? Ya, semoga berjaya lah. Penurunan indeks nilai unit ekspor sebanyak 4.8% dicatatkan pada suku pertama 2023 mengakibatkan penurunan jumlah nilai ekspor daripada RM4,420 juta kepada RM3,890 juta. Ia disebabkan oleh penurunan pada indeks bahan kimia, bahan api galian dan pelbagai barang keluaran kilang. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan penurunan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah antara faktor utama kepada penurunan indeks nilai unit ekspor. Sementara itu, indeks volum ekspor mengalami penurunan 3.3% disebabkan oleh penurunan indeks barang keluaran kilang, pelbagai barang keluaran kilang dan bahan api galian. Indeks volum import pula menurun 2.8% yang mengakibatkan penurunan jumlah nilai import 12.4%. Ekonomi ASEAN menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan sebanyak 5.7% pada 2022 dan unjuran kadar pertumbuhan pada 2023 ialah 4.6%. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-55 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan, ASEAN turut mengesahkan keazaman pertubuhan tersebut untuk menggalakkan integrasi ekonomi serantau. Mesyuarat diadakan baru-baru ini di Semarang, Indonesia. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Antara tumpuan mesyuarat penandatanganan protokol kedua bagi pindaan perjanjian menubuhkan kawasan perdagangan bebas ASEAN Australia New Zealand AANZ-FTA. Negara Brunei Darussalam menyertai majlis penandatanganan tersebut selaku negara penyelaras ASEAN bagi AANZ-FTA. Perpaduan dan equity adalah asas utama bagi pencegahan, kesiapsiagaan dan keupayaan bertindak balas terhadap pandemik global secara efektif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan perkara itu semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan AFMGM yang berlangsung di Indonesia.
Dalam intervensi bersama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut menyentuh mengenai kepentingan untuk mengukuhkan rantaian bekalan perubatan global dan sistem kesihatan amaran awal global yang lebih selaras. Yang Berhormat juga menghadiri dialog peringkat tinggi bagi mempromosikan pembangunan infrastruktur mampan yang membincangkan mengenai perspektif jurang pelaburan infrastruktur dan peluang di ASEAN. Semasa sesi plenary AFMGM, para menteri dan Governor ASEAN membincangkan pandangan global serta perkembangan kerjasama serantau ASEAN yang dipengerusikan oleh Indonesia di bawah tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Sesi tertutup sidang peringkat tinggi menteri yang bertanggungjawab terhadap pembangunan mikro, kecil dan sederhana PMKS membincangkan promosi perniagaan inklusif di ASEAN sempena sidang kemuncak perniagaan inklusif ASEAN ke-6. Mesyuarat diadakan di Bali, Indonesia. Mewakili negara Brunei Darussalam, Dr. Dayang Haja Maifaizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sidang kemuncak perniagaan inklusif ASEAN ke-6 menekankan kepentingan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk PMKS dan menerima pakai model perniagaan inklusif IB bagi perniagaan besar menyumbang kepada pembangunan inklusif dan mampan di rantau ini. Dengan tema memberi insentif kepada perniagaan untuk pertumbuhan inklusif, sidang memfokuskan kepada kepentingan perkongsian pelbagai pihak dalam membina ekosistem IB di ASEAN dengan pembolehan dasar melalui pentauliahan, bimbingan sehingga penyediaan skim pembiayaan inovatif. Bagi memberi peluang kepada anak-anak tempatan menceburi bidang industri makanan, McDonald's Brunei membuka cawangan kelimanya di Sungai Tilong. Pembukaan cawangan terbaru itu mencerminkan komitmennya untuk menggabungkan inovasi dan tradisi. McDonald's Sungai Tilong merupakan McDonald's pertama di Brunei bagi menggunakan tandem drive-thru, di mana pelanggan boleh membuat pesanan 2 kali dalam serentak, bagi melancarkan perjalanan mereka melalui pandu lalu yang kami sediakan. Seterusnya dapat memberi pengalaman yang baru kepada pelanggan-pelanggan. McDonald's Sungai Tilong juga ada menubuhkan tabung dana semata bagi menyokong komuniti-komuniti yang berhampiran di McDonald's Sungai Tilong. Berbekalkan bakat membuat kuih muih tradisi yang diwarisi dari ibu, seorang pengusaha tempatan telah berjaya mengembangkannya menjadi perniagaan untuk menyara kehidupan keluarga. Mona Justinah Enterprise sering mendapat tempahan yang banyak daripada orang ramai. Diusahakan oleh Dayang Rostinah binti Haji Ahmad, beliau giat menghasilkan kuih muih tradisi dan makanan kering sejak zaman remaja. Antara kuih muih tradisi yang mendapat sambutan, kuih buah hulu. Sejak bangku sekolah lagi, saya mula berjinak-jinak di bangku sekolah membuat kek roll, kek lapis, kek buah belacan, kek buah dan berbagai-bagai kuih yang saya buat. Saya mempelajari dari buku resepi yang saya beli saja dan bertukar-tukar resepi dan membeli resepi dari kawan-kawan juga. Disebabkan sambutan yang menggalakkan, orang ramai perlu membuat tempahan 2 minggu lebih awal, terutama bagi tempahan jumlah yang besar. Dayang Rostinah juga bercita-cita untuk membesarkan lagi perniagaannya serta mempelbagaikan lagi jualan beliau. Senang didapati oleh pelanggan-pelanggan untuk sedorang membuat tempahan masa majlis-majlis hari jadi, baca doa selamat, bertahlil dan sebagainya. Alhamdulillah,
Penjualan masa ini berjalan dengan lancar, boleh dijalankan oleh suami saya juga dan anak-anak dan melalui cikgu-cikgu diorang dan kawan-kawan. Lebih 17 buah syarikat tempatan berpeluang mempromosikan produk masing-masing semasa Expo Perkahwinan An-Naura 2023 yang dianjurkan oleh Simply Sayang Event Management. Expo antaranya menawarkan perkhidmatan sewa baju pengantin, fotografi, catering dan pelamin. Selain itu, para bakal pengantin juga boleh mendapatkan pandangan dan idea dalam mengadakan majlis perkahwinan daripada syarikat-syarikat yang berpengalaman. Dengan adanya expo seumpamanya, memudahkan para bakal pengantin membuat persiapan perkahwinan yang diimpikan. Bagi meningkatkan aktiviti perekonomian dan menjana pendapatan, Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu mengungkayahkan projek aneka mini jualan. Selain itu, ia juga memberi peluang kepada warga persatuan untuk menunjukkan bakat dalam bidang masakan di samping menjual hasil-hasil dari kebun mereka. Kedutaan Diraja Thailand bekerja keras untuk memberikan pengalaman baharu dan lebih baik melalui Bazar Thailand. Diadakan di pusat membeli belah One City, para pengunjung berpeluang menikmati sendiri produk-produk keluaran Thailand. Lebih 50 petak jualan diketengahkan, termasuk agensi-agensi Thailand yang memberikan maklumat berkaitan perniagaan dan pelancongan. Kami berharap yang Bazar Thailand ini akan diadakan pada masa akan datang supaya orang-orang Brunei boleh mencuba dan merasakan masakan Thailand. Every time we open the bazaar in here, they always come. Yeah, and very interesting because they suka Thai food. It's very good response from the local people. So many people visit us from the morning. Ia membantu peniaga-peniaga kecil dan peniaga-peniaga sederhana untuk mengeksposkan barang-barang produk Thailand yang mereka jual, dan bukan saja peniaga-peniaga yang dari luar. Dengan adanya Bazar Thailand ini, kami boleh melihatlah sendiri barang yang dijual. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sempena cuti persekolahan ini. Antaranya program Summer School Holiday. Melalui program ini, para pengusaha kecil dan sederhana tidak melepaskan peluang mengetengahkan produk-produk mereka, antaranya pakaian, aksesori dan makanan. Selain membantu para pengusaha menjana pendapatan, aktiviti seumpamanya juga memberi peluang bagi ahli keluarga meluangkan masa bersama. Untuk meramaikan lagi, memeriahkan lagi Bandar Sebegawan masa musim percutian ini ya. Dan kami yakin juga bukan semua orang Ketani yang keluar negara untuk bercuti, tapi ada juga yang mahu bercuti di negara sendiri.